Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menceritakan tentang dakwah dan komunikasi intrapersonal. So, kalau kita tengok kepada pendahuluan, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri kita. Ianya juga meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan mengalami serta memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan kita. Antara ciri-ciri komunikasi intrapersonal adalah terjadi apabila seorang individu sedang dalam keadaan yang meragukan dan bingung, dapat memberikan perubahan di dalam diri seorang yang baik yang bersifat positif dan berfokus kepada pengolahan informasi yang diperoleh seseorang dari peristiwa yang terjadi. Okay, seterusnya kita pergi kepada kepentingan komunikasi. Yang pertama kita ada menyampaikan informasi. Ini menyebabkan penyampaian sesuatu informasi itulah kepada audiens. Yang kedua ialah menaikkan motivasi. Ini juga melibatkan motivasi kepada audiens itu supaya menjadikan dia lebih inilah bersemangat. Dan ketiga, berkongsi pengalaman. Okey. Terusnya kita akan melihat model komunikasi dakwah. Okey. Yang pertama kita ada kesedaran diri. Okey. Kesedaran diri ni seperti biasalah kita perlu tahulah yang diri kita ni dalam intrapersonal kita perlu lihat pada diri sendiri, pada diri sendiri kita perlu sedar bahawa kita ada salah ke betul ke, kita kena sedar bahawa kita sedar segala benda tu. Okey. Yang seterusnya ialah pengalaman. Pengalaman juga mainkan peranan yang penting dalam berkomunikasi dalam dan memberi dakwah kepada audiens. Okay, seterusnya emosi. Emosi juga kita perlu jaga supaya kita dapat tidak terlampau mengikut kita punya perasaan seperti marah ke apa, supaya kita kena ni lah profesional. Okay, dan seterusnya cara berfikir. Kita kena merubah cara berfikir kita supaya kita dapat memahami keadaan semasa. Dan seterusnya reflex. Reflex ni macam reaksi kita terhadap penonton ataupun audiens yang mendengar dakwah kita tu. Okey, seterusnya komunikasi interpersonal dalam dakwah. Okey. Dalam dakwah ni dakwah Islam kita perlu uh, kita perlu selaras dalam prinsip agama. Okey. Dalam dakwah kita perlu selaras dalam prinsip agama, tidak boleh terpesong dan tidak boleh melanggar syariat. Seterusnya di dalam nilai-nilai dalam agama seperti apa, berbuat baik, bersabar, semua tu lah kita kena pegang lah. Okay, dan seterusnya teguhkan keimanan. Okay, iman kita kena kuat supaya kita tidak mudah terpesong dengan kata-kata ataupun uh, apa per, per, beraneka ragam audiens dalam memberikan pendapat. Okay, seterusnya kita perlu memfokuskan kepada kefahaman audiens. Okay, dalam diri kita perlu ingat bahawa kita berdakwah ni untuk memahamkan audiens. Okay, dan seterusnya kita perlu memahami dalam Al-Quran. Okay, memahami betul-betul dalam Al-Quran ni dengan lebih mendalam agar tidak telah terpesong dan sebagainya. Okay, seterusnya. Kita pergi kepada aktiviti berfikir dakwah secara interpersonal ni kepada diri kita. Apa yang aktiviti yang kita perlu buat? Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara terus. Yang ini bacalah tiap-tiap hari walaupun selai muka surat. Balighu anni walau ayah. Dan seterusnya doa dan zikir. Doa dan zikir ni kita punya diri sendirilah, nak doa macam mana dan zikir macam mana. Dan serta akhir sekali muhasabah diri. Kita perlulah muhasabah diri untuk berbagaikan kita punya cara berfikir dakwah secara interpersonal. Dan penutup pada dakwah interpersonal ini adalah amat penting kerana hak adalah wajib bagi umat Islam dalam dunia dakwah. Komunikasi dakwah ini juga disebut sebagai dakwah fardiyah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.